Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan membentangkan tajuk Ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad. Kaedah 1. Saya Ahmad Daniel Adik bin Ahmad Daud, nombor metrik D20112553. Okey, yang pertama, apa itu ijtihad? Ijtihad adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mencurahkan segala akal fikirannya. Huraian kaedah untuk ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad. Keadaan lain juga, kaedah tersebut dibawa dengan lentuk lafaz al-ijtihad lan la yumkadu bil ijtihad. Maksudnya, ijtihad tidak dibatalkan dengan yang seumpamanya. Selain itu, ijtihad ia membawa maksud ijtihad itu tidak dibatalkan dengan ijtihad lain. Selaras dengan kaedah lain yang berbunyi, sesungguhnya yang asal itu apabila berlaku hukum dengan ijtihad, ia tidak dibatalkan dengan ijtihad yang seumpamanya, dan ia dibatalkan dengan nas, iaitu sesuatu ijtihad yang berlaku dan dilaksanakan pada masa lalu tidak akan berubah atau tidak dibatalkan dengan ijtihad yang datang kemudiannya. Selain itu juga, apa yang dimaksudkan di sini, ijtihad tidak dibatalkan, itu ialah ijtihad yang telah berlaku dan telah dijatuhkan hukumannya pada masa lalu atau lepas. Walau bagaimanapun, hukum atau ijtihad yang datang kemudian dapat mengubah hukum yang lalu, sama ada hukuman ijtihad yang datang selepasnya itu lebih berat atau ringan, iaitu dengan dilaksanakan hukum mengikut ijtihad yang baru, walaupun kes yang sama untuk kes dulu serta dalam peristiwa yang telah berlaku dijatuhkan hukuman mengikut yang lalu, tidak mengikut ijtihad yang baru. Seterusnya, rumusan kaedah. Sebagai rumusannya, ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad ini ialah ijtihad yang berlangsung pada masa lalu, namun hukum masa depan atau akan datang boleh berubah untuk mencari mana yang lebih kokoh atau tarikh. Konteks tersebut seperti peristiwa yang baru tidak boleh dilaksanakan hukuman berdasarkan ijtihad yang lalu, dan pelaksanaan hukuman terhadap peristiwa lalu diteruskan tanpa apa-apa pindaan. Sebagai contohnya, hakim telah beri ijtihad dan menjatuhkan hukuman 25 sebatan terhadap seorang penjenayah. Masa lain pula, ia beri ijtihad dan menetapkan hukuman dalam kes yang sama dengan hukuman 20 sebatan dan dibuang daerah setahun. Untuk itu, keputusan ijtihad baru itu tidak membatalkan hukuman yang diijtihadkan dulu, namun keputusan ijtihad yang baru itu dilaksanakan menurut ijtihadnya yang baru itu, walaupun kes yang sama dan ijtihad yang berbeza. Saya Nur Arif Izzuddin bin Ahmad Zaidi, nombor metrik D20112588. Kaedah ini berasal daripada ijma' para sahabat serta mereka mengamalkannya, iaitu sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Al-Sabah. Antaranya ialah telah lahir masalah hukum pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, dan baginda pernah menjatuhkan hukuman dalam berbagai masalah dengan menjatuhkan hukuman berdasarkan ijtihad baginda. Daripada ijtihad baginda itu terdapat perselisihan dan percanggahan dengan ijtihad Khalifah Umar selepasnya. Sebagai contohnya, Abu Bakar menghukum bahawa pemerintahan berhak dan bertindak sebagai penggawal terhadap tanah larangan untuk dijadikan sebagai kemaslahatan umum. Hukum dan ijtihad tersebut diijtihadkan oleh Khalifah Umar dengan hukum sebaliknya selepas itu. Walau bagaimanapun, ijtihad dan hukuman yang ditetapkan oleh Abu Bakar sebelumnya tidak dibatalkan oleh Khalifah Umar. Bahkan baginda tetap mengakuinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, telah berlaku percanggahan ijtihad di antara Abu Bakar, Umar dan Ali. Namun begitu, di antara mereka
saling mengakui dan tidak membatalkan antara satu sama lain. Sebagai contohnya, Khalifah Abu Bakar pernah menyamakan tentang pemberian di kalangan orang ramai juga di kalangan hamba. Khalifah Umar pula melebihkan pemberian tanpa menyamakan antara mereka, sedangkan Khalifah Ali menyamakan pemberian di kalangan orang merdeka dan tidak memberikan sedikit pun kepada hamba. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, baginda ada menjatuhkan keputusan untuk pembahagian harta waris kepada datuk dengan hukum pembahagian yang tidak sama antara kali pertama dengan kedua. Khalifah Umar juga telah menjatuhkan hukum pembahagian dan hak harta pewarisan tanpa ada perkongsian. Adam al-Tashri' di antara adik-beradik yang bukan seibu sebapa. Kemudian selepas itu pula Khalifah Umar menghukum dengan ada perkongsian syarak. Diriwayatkan bahawa Khalifah Umar telah menjatuhkan hukuman mengenai harta pusaka atau harta peninggalan seorang wanita, yang mana wanita tersebut meninggalkan dunia dengan meninggalkan suami, ibu, adik-beradik seibu dan adik-beradik seibu sebapa. Khalifah Umar telah menjatuhkan hukuman semua di kalangan adik-beradik tersebut berkongsi bahagian harta pewarisan tersebut, iaitu semua adik-beradik seibu dan adik-beradik seibu sebapa berkongsi daripada sebahagian seibu dan adik-beradik seibu sebapa berkongsi daripada bahagian 1/3. Kemudiannya dalam kes yang sama, Khalifah Umar menjatuhkan hukum mereka tidak berkongsi. Apa yang jelas di antara dua hukum atau ijtihad yang ditetapkan oleh baginda tersebut berbeza antara satu dengan yang lain. Namun kedua-duanya benar dan sah serta tidak membatalkan antara satu dengan yang lain. Apabila baginda ditanya berkaitan dengan percanggahan di antara dua ijtihad dan hukum yang baginda jatuhkan, sedangkan ia adalah perkara atau kes yang serupa, cuma masa atau waktunya sahaja yang berbeza, lalu baginda menjawab, itu apa yang kami hukumkan dahulu dan ini apa yang kami hukumkan sekarang. Sebab ijtihad tidak dibatal dengan ijtihad. Yang pertama ialah ijtihad yang kedua tidak lebih kuat berbanding ijtihad yang pertama. Bahkan di antara kedua-duanya sama sahaja tarafnya. Maksud dia kat sini, ijtihad yang pertama yang kita dah fikir bersungguh-sungguh yang pertama tu mungkin dia lebih kuat berbanding ijtihad yang kedua, ataupun ijtihad yang kedua lebih kuat daripada yang pertama, ataupun kedua-duanya sama taraf je. So disebabkan ini, ijtihad tidak boleh terbatal dengan ijtihad yang berikutnya. Jadi yang kedua, sebab ijtihad tidak boleh dibatal dengan ijtihad ialah sekiranya ijtihad yang datang kemudian dalam masalah yang sama atau ijtihad kedua menjadi lebih kuat atau dapat mengubah hukum yang diijtihadkan sebelumnya, akan menyebabkan berlakunya masalah. Contoh dia kat sini macam contoh kita solat iaitu kiblat. Pertama kita arah depan. Kita berijtihad yang kiblatnya arah depan. Jadi waktu solat yang kedua pula, waktu solat yang pertama tu zuhur, waktu solat asar pula kita berijtihad pula, kita ijtihad macam kita rasa okey belah kanan pula. Jadi disebabkan masalah ini, ijtihad tidak boleh terbatal dengan ijtihad. So kalau benda ni dapat dibatalkan dengan ijtihad, dia akan jadi masalah. Jadi solat zuhur kita tu ataupun solat asar kita tu, dua-dua kita berijtihad dan mungkin dua-dua tu pun sama kuat ijtihadnya. Jadi akan berlaku masalah lah, yang mana satu kita perlu qada, yang mana satu kita tak perlu qada. So ijtihad tak boleh terbatal dengan ijtihad. Jadi dua-dua solat tadi tu sah.
walaupun ijtihadnya berbeza. Yang ketiga pula, jika ijtihad dapat dibatalkan dengan ijtihad, akan jadi masalah dalam masyarakat. Jadi maksud dia dekat sini macam yang kedua tadi tu juga, dia akan menjadi masalah bila ijtihad ni dapat terbatal dengan ijtihad yang lain. Jadi dalam masyarakat ni akan timbul banyak spekulasi. Ada yang kata ijtihad yang ni betul, ijtihad yang tu betul. Lepas tu dia akan jadi masalah besar dalam masyarakat. Mungkin boleh timbulkan kekacauan ke, disebabkan ijtihad mampu dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Okey, baik. Seterusnya ialah syarat berijtihad. Jadi syaratnya ada 3. Yang pertama ialah mereka yang benar-benar memahami nas dan dalil syarak. Jadi orang-orang yang betul-betul dapat memahami nas dan dalil syarak ni seperti para ulama serta mufti, mereka yang benar-benar memahami dalil dan syarak ni, mereka ni lah yang layak untuk berijtihad. Jadi seterusnya syarat kedua pula ialah memahami tujuan syarak dengan sempurna. Jadi mereka yang dapat memahami tujuan syarak dengan sempurna ni, mereka inilah yang dapat berijtihad. Jadi untuk memahami tujuan syarak dengan sempurna, kita perlu lebih banyak mengkaji, perlu lebih banyak belajar tentang syarak. Jadi mereka yang mampu memahami tujuan syarak dengan sempurna ni, mereka ni mampu berijtihad. Jadi golongan-golongan yang mampu berijtihad ni juga sama juga seperti para ulama, jadi mufti, mereka yang betul-betul dapat memahami tujuan syarak dengan sempurna lah. Jadi yang ketiga pula ialah mampu untuk memahami dan mengistinbatkan hukum berdasarkan daripada kefahaman yang terperinci. Jadi golongan-golongan yang ini, yang dimaksudkan ini juga sama, mereka yang telah lama belajar sehingga dapat memahami dengan terperinci setiap hukum dan kefahaman serta mampu mengistinbatkannya. Mereka ini boleh beristinbat. Jadi jika cukup 3 syarat ini, orang ini boleh berijtihad. Okey, seterusnya ialah sebab terbatal ijtihad. Jadi yang pertama ialah hukum atau ijtihad yang dijatuhkan bercanggah dengan Al-Quran. Jadi seperti mana yang kita ketahui, Al-Quran merupakan sumber rujukan pertama kita. Jadi apa-apa yang bercanggah dengan Al-Quran semestinya akan salah. Jadi jika ijtihad yang kita lakukan bercanggah dengan Al-Quran, sudah jelas terbukti ijtihad tersebut terbatal. Jadi yang keduanya pula ialah hukum atau ijtihad yang dijatuhkan bercanggah dengan ijma'. Jadi ijma' ini merupakan kesepakatan para ulama'. Jadi ulama'-ulama' semua ni memang memutuskan berdasarkan Al-Quran. Jadi jika bercanggah dengan ijma' para ulama', memang sudah terbukti ijtihad tersebut terbatal. Jadi yang ketiga pula, hukum atau ijtihad yang dijatuhkan bercanggah dengan qiyas jali. Qiyas jali ini maksudnya ialah perbezaan yang jelas. Jadi seterusnya yang keempat pula ialah jika didapati jelas kesilapan atau kesalahannya. Maksud dia kat sini, ijtihad tu kita nampak memang jelas nyata benda tu salah. Ijtihad tersebut jelas nyata, kita nampak kesalahannya. Siapa-siapa tengok pun memang akan nampak kesalahannya. Jadi memang tak perlu cakap banyak, memang terbatal.
Jadi yang kelima pula ialah jika ia menyalahi imam mazhab 4. Jadi imam mazhab 4 ni ialah Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali dan juga Imam Maliki. Okey, seterusnya bentuk kesilapan yang membatalkan ijtihad. Yang pertama ialah kesalahan yang berlaku berkaitan dengan hukum itu sendiri. Sebagai contoh iaitu disebabkan ia menyimpang serta menyalahi daripada nas atau ijma'. Jadi yang keduanya pula ialah kesalahan yang berlaku dari sudut sebab hukum. Contohnya ialah seseorang hakim mengeluarkan fatwa dan keputusan hukum dengan berpandukan atau berasaskan saksi palsu atau dalam keadaan darurat yang mana kesalahan tersebut terbukti selepas hukum dikeluarkan. Keadaan tersebut merupakan kesalahan yang berlaku dari sudut sebab yang seharusnya dibatalkan keputusan yang telah dikeluarkan. Jadi, yang ketiganya pula ialah kesalahan yang berlaku dari sudut jalan atau cara menjatuhkan hukuman. Sebagai contohnya, dalam kes seseorang hakim yang menjatuhkan hukuman berdasarkan saksi dan keterangan yang mana selepas itu ternyata saksi tersebut merupakan seorang yang fasik. Okey, seterusnya adalah hukum furuk. Di antara hukum furuk yang terbentuk daripada kaedah ialah pertama, sekiranya seseorang yang mengerjakan sembahyang dengan berijtihad ke suatu arah kiblat tertentu, namun ijtihadnya itu berubah selepas itu ke arah kiblat yang lain, ia tidak wajib ganti atau qada sembahyangnya itu, walaupun sekiranya ia sembahyang 4 rakaat dengan 4 arah kiblat yang berlainan. Yang kedua, seseorang yang zan dan berijtihad terhadap salah satu daripada 2 bekas yang berisi air adalah bersih dan ia berwuduk dengan salah satu bekas yang ia ijtihadkan, selepas itu berubah ijtihad atau zannya, ia tidak boleh berwuduk dengan bekas yang kedua, tetapi hendaklah ia bertayamum jika tiada air. Ketiga, kadi atau hakim yang menjatuhkan hukuman berdasarkan ijtihad dalam suatu kes, namun dalam kes yang sama selepas itu ia berijtihad dan menjatuhkan hukuman yang berbeza, ijtihad yang kedua tidak membatalkan hukum ijtihad yang dijatuhkan dalam kes pertama atau sebelumnya, walaupun ijtihad yang kedua itu lebih kuat, kecualilah ia yakin ijtihad yang dulu itu salah. Yang keempat, menurut apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Tatimah, sekiranya seseorang yang fasik memberi saksi dan ditolak penyaksiannya, selepas itu ia bertaubat dan kembali memberi penyaksian semula, tidak diterima penyaksiannya itu kerana kiranya diterima penyaksiannya yang kedua selepas bertaubat menyebabkan pembatalan ijtihad dengan ijtihad. Yang kelima, seandainya seseorang hakim mengeluarkan fatwa atau menghukum terhadap sesuatu masalah yang boleh diijtihadkan, ijtihad tersebut tidak boleh dibatalkan. Seterusnya ialah pengecualian daripada kaedah. Di antara hukum furuk yang terkecuali daripada kaedah ialah pertama, ketua negara atau pemerintah berhak mengawal undang-undang demi menjaga kemaslahatan masyarakat sejagat yang berdasarkan syarak. Seandainya datang pemerintahan selepasnya dan membatalkan hukum yang telah dilaksanakan atau ditetapkan dahulu, ia boleh dilakukan kiranya perubahan hukum tersebut juga demi menjaga kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntutan masa yang berlainan serta berdasarkan kemaslahatan yang berubah dan berbeza pula. Kedua, menurut pendapat Imam Al-Mawardi, seseorang hakim atau kadi yang bermazhab Al-Syafi'i, contohnya telah menjatuhkan hukuman yang bercanggah dengan mazhabnya, seperti menjatuhkan hukuman menurut mazhab Hanafi harus
harus hukumnya. Namun begitu, menurut pendapat Ibnu Al-Salah, seseorang hakim atau kadi tidak boleh menjatuhkan hukuman yang bertentangan dengan mazhab yang dipegangnya. Alasannya ialah kerana tidak ada orang yang benar-benar bergelam mujtahid serta ijtihad tidak berlaku di zaman mutakhir. Ketiga, seandainya seseorang membahagikan sesuatu harta secara paksa, sebab itu tiba saksi yang menjelaskan bahawa pembahagian tersebut berlangsung secara tidak betul, lantaran itu pembahagian harta tersebut boleh dibatalkan walaupun orang yang membahagi harta tersebut telah membahagikan harta itu berdasarkan ijtihadnya. Justru itu, orang yang membahagikan harta tersebut boleh membatalkan pembahagiannya berdasarkan saksi tersebut. Keempat, sekiranya orang luar membawa saksi dan bukti kepada hakim bahawa sesebuah rumah tertentu miliknya, lalu hakim menghukumkan rumah itu mereka miliki. Kemudiannya datang saksi dan bukti daripada orang dalam dan hakim tersebut boleh mengubah dengan menghukumkan rumah itu menjadi milik mereka pula dengan membatalkan keputusan pertama. Menurut Imam Al-Rafi'i, ini adalah pendapat yang benar, di mana sebelumnya hakim menghukumkan rumah tersebut menjadi milik orang luar disebabkan tidak ada saksi dan bukti daripada orang dalam. Saya Muhammad Akil bin Nur Azhar, bernomborkan metrik di 2011-2068, akan menyambungkan tentang tajuk kaedah pecahan. Terbentuk pula kaedah-kaedah juz'iyah yang lain mempunyai kaitan serta menjadi kaedah pecahan daripada kaedah kuliah tersebut. Antara kaedah juz'iyah yang akan dibentangkan di sini ada 3, iaitu kaedah la masagha li ijtihadi fi muridin nas. Maksudnya, tidak boleh ijtihad pada tempat yang ada nas. Huraiannya ialah, apa yang dimaksudkan dengan ijtihad ialah menggunakan kemampuan akal dengan penuh kesungguhan dalam istinbat hukum berdasarkan dalil-dalilnya. Sama ada ijtihad itu dengan memahami nas atau juga ijtihad yang dilakukan dengan melalui al-qiyas atau dalil zanni seperti ihtisan, masalih al-mursalah dan lainnya. Seterusnya ialah nas qati, tiada ijtihad. Nas yang putus atau qati tidak ada kemungkinan berlaku ijtihad, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk itulah apabila ada wurud dilalah yang bersifat zanni, di situlah mustahil akan berijtihad. Seterusnya iaitu kaedah kedua, la hujjata ma'at tanaqudi laqin la yukhtalu ma'ahu hukmul hakim. Maksudnya, tidak dapat berhujah dengan dalil-dalil yang bertentangan, namun tidak rosak keputusan hakim yang didasarkan padanya. Seterusnya ialah kaedah ketiga, qata'ul qadi fi baitil mali. Maksudnya, kesalahan qadi atau hakim ditanggung oleh Baitul Mal. Maksudnya, jika akibat daripada kesalahan hakim mengharuskan ada denda atau pembayaran harta atau ganti rugi dan lainnya, Baitul Mal yang akan membayarnya atau mengeluarkannya, bukannya daripada harta peribadi hakim tersebut. Hal itu kerana hakim merupakan orang yang melaksanakan tugas negara.